020200 Logistik Kanan Polis Diraja Malaysia. Dan sebanyak 10 juta dibegalkan untuk memberi motosikal untuk unit peronda PDRM. Dan memang saya ada nampak pasukan-pasukan peronda ni di kawasan saya, terutama di Seksyen 17 PJ, di mana kawasan ini merupakan satu kawasan yang dikatakan kawasan hitam, kawasan di mana setiap hari berlakunya kes ragut, kes samun. Dan saya ada nampak sebelum tu usaha dijalankan oleh pihak PDRM, di mana mereka mendirikan pondok polis sementara di kawasan tu, dan selepas tu membekalkan motosikal untuk rondaan dengan 6 biji, 8 biji bersama. Dan saya rasa ini satu usaha yang agak baik. Tetapi masalah sekarang ni di Seksyen 17, kadar jenayah masih berlaku berleluasa. Masih kita dengar setiap hari ada kes ragut, ada kes merompak. Saya nak tahu apakah cara ataupun cara yang berkesan ataupun cara yang telah dilakukan untuk mengurangkan kes jenayah di Seksyen 17 PJ ni. Walaupun di Seksyen 17 ada satu pondok, pusat pondok, ada satu pejabat polis di Seksyen 17 Jalan 17/47, tapi seolah-olah pejabat ini tidak ada pegawai ataupun polis di sana. Keadaan kedai itu, kedai polis, pejabat polis tu tutup, sentiasa tutup. So saya haraplah pihak polis boleh menggunakan pejabat tu sebagai satu tempat untuk penduduk mengadu ataupun membuat laporan polis di kawasan tu. Sebab setiap kali masalah kes berlaku, penduduk perlu pergi ke tempat yang jauh untuk buat laporan polis. Mereka perlu ke Damansara Utama, polis Damansara Utama, agak jauh dari tempat itu. Dan banyak kes-kes ragut yang berlaku di Seksyen 17 ni, banyak yang tidak dilaporkan kerana mereka tidak percaya lagi polis untuk kenali kes ni. Setiap kali mereka pergi ke polis tu, polis menilai layanan yang agak buruk, yang macam layanan yang tidak peduli langsung. Mereka peri pula kepada si pengadu ni, ini kes banyak kali ni, setiap kali ada hari berlaku berulang-ulang. So macam ada niat tidak mau pengadu tu untuk buat laporan polis. Saya rasa ini satu cara yang agak tidak elok, tidak elok. Dan saya harap perkara ini dapat diatasi. Dan berkenaan dengan kes jenayah juga berlaku di kawasan saya, iaitu Taman Si Manja PJS 3. Kes baru-baru ni hanya berlaku pada minggu lepas. Seorang lepasan SPM, adik yang berumur Muhammad Asri bin Ras'i, umur 19 tahun, disamun, ditikam mati. Kes ni berlaku di Desa Sepakat, Taman Sri Manja PJS 3. Berlaku pada 27 hari bulan Mac 5:30 pagi. Dan dia ditikam sampai mati. Dia ditikam dan motosikal barunya dicuri, dirampas oleh penyamun itu. Dan beliau dimasuk ke hospital, meninggal pada 30 hari bulan Mac. Dan adik Muhammad Asri ni tinggal di tempat kawasan saya di PJ 4 Suk 21A. Dia meninggal pada 30 hari bulan Mac dan semalam baru dikebumikan. Ini merupakan kes yang kelima yang melibatkan nyawa di Taman Sri Manja, Datuk Pengungsi. Kawasan Taman Sri Manja memang satu kawasan hitam. Setiap hari kita ada berlaku kes meragut dan juga kes samun. Ada pondok polis di sana, tapi pondok polis di PJS 3 ni langsung tidak dipakai. Pondok polis ni hanya
diadakan untuk sebagai tempat rehat untuk polis, tapi tidak mengambil kes-kes laporan polis. Sebelum tu pada tahun lepas saya ada bangkit kes di parlimen yang sama, kes Cik Goh Lee Kun, umur 27 tahun, diragut, ditarik sampai jatuh mati di tempat kejadian. So saya rasa setiap bulan ada kes samun, ada kes ragut melibatkan nyawa. Saya nak tanya, apakah langkah-langkah yang telah dijalankan oleh kementerian, terutama PDIM untuk membantu mengurangkan kes samun ni? Dan bagi tumpuan, di sini kita tak nampak lagi ada usaha-usaha untuk bawa peronda motosikal untuk datang PJS 3 ni untuk membantu. Yang hanya kereta peronda polis di mana bilangannya amat kurang, dan bukannya datang tu setiap jam, di mana jangka waktu yang agak lama untuk melihat sebuah kenderaan peronda polis di sana. Saya rasa polis perlu tingkatkan kawalan, dan juga saya rasa perlu buat sekatan jalan, terutama sebelah pagi ni, di mana tempat ni memang saya rasa merupakan kawasan hitam yang perlu diperhatikan oleh polis. Dan saya nak berujuk kepada perkara 40100 berkenaan dengan pengurusan imigresen. Dan kita sudah tahu tentang kawalan di KLIA ni. Ada masalah kawalan imigresen di mana dua orang asing dengan pasport palsu boleh dilepaskan dan masuk ke MH370. Ini bermakna kita ada masalah dari segi kawalan lemah, di mana orang yang guna pasport palsu pun boleh begitu mudah untuk masuk ke pesawat MH370. Dan dengan peralatan, dengan peruntukan tentang pasport palsu ni, minggu lalu Menteri kata bila pasport itu digunakan, dia masuk tu, dia menggunakan pasport Itali dan Austria, dan keluar juga dengan Austria dan Itali. Saya nak dapat pandangan dari PJS. Takat ini kita sudah siasat begitu lama. Bermaksudnya, adakah kerajaan Malaysia cek dengan pihak Thailand sama ada pasport itu dicuri di Thailand? Bila sudah tentu tak perlu cek dengan Interpol pun, Thai tahu pasport itu adalah dicuri. Jadi adakah ini bermaksud kecuaian pihak Thailand membenarkan pasport yang dicuri itu diguna untuk keluar daripada negara dia dan masuk ke negara kita dengan pasport yang dicuri? So kalau itu betul, kerajaan Malaysia patut mempertanggungjawabkan pihak imigrasi atas kecuaian Thailand. So saya nak dapat pandangan dan sokongan dari PJ Selatan. Dah pukul 1. Sambung. Nak sambung? Nak sambung? Ya. Baiklah, majlis persidangan semula sebagai majlis mesyuarat.